Saya jemput Keningau. Ya, Borneo dengan lebih dekat lagi dan menjadi saksi kepada keperluan Sabah dan Sarawak, terutama sekali dari segi permasalahan pembangunan. Terus terang, Tan Sri Speaker, saya berpendapat bahawa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan RMK12 yang harus diperbaiki dan ditambah baik oleh kerajaan pusat. Dan saya akan kongsikan isu-isu yang kritikal dalam ucapan saya. Tan Sri Speaker, tahap SSL beras di Sabah adalah hanya 22.04% pada tahun 2021 dengan pengimportan lebih kurang 310,000 tan beras termasuk reserve untuk stockpile. Tahap SSL ini boleh dinaikkan dengan mudah sebenarnya sekiranya kita boleh menambah baik pelaksanaan dan mengatasi kelemahan pelaksanaan RMK12 di tahun-tahun yang akan datang. Misalnya berdasarkan kepada data daripada Lembaga Pertubuhan Labang Sabah pada tahun 2022, bekalan 1,830,38 tan bajak persekutuan telah dibatalkan, iaitu bajak urea dan juga tambahan NPK. Manakala sebanyak 145,35 tan bajak dibakal lewat, ada yang hanya sampai selepas padi dituai. Maka perkara ini menyebabkan petani tidak memperoleh baja dan seterusnya tidak dapat melaksanakan pembajaan tanaman padi mengikut masa yang diperlukan. Situasi ini sudah tentu telah memberi impak ketara menurun pengeluaran hasil kerana tanaman padi tidak memperoleh nutrien yang cukup. Walau bagaimanapun, saya berterima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kerana telah membekalkan Sabah sebanyak 13 buah jentera pembajak dan 7 buah jentuai, iaitu jumlah 20 unit. Akan tetapi ini hanya merupakan 6,25% daripada keperluan sebenar yang dipohon, iaitu sebanyak 320 unit jentera. Jumlah kos keseluruhan bagi sebanyak 320 unit ini hanyalah 59.2 juta. Dan 59.2 juta ini ditolak oleh kerajaan pusat walaupun jumlah ini adalah amat kecil, iaitu ini pun bukan sampai loose change berbanding dengan 50 hingga 60 bilion yang dikaut oleh Petronas dan kerajaan persekutuan daripada minyak dan gas dari perut bumi Sabah. Untuk makluman, Dewan Yang Mulia ini 59.2 juta merupakan hanyalah 0,11% daripada 60 bilion, dan seperti yang diumumkan pada Dewan Mulia ini oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan, Lembaga Hasil Dalam Negeri telah mengutip 6.53 bilion pada tahun 2022 dari Sabah, dan 59.2 juta ini merupakan 0,9% dari 6.53 bilion yang dikutip. Tan Sri Speaker, 6,000 hektar sawah padi yang aktif juga tidak dapat ditanam akibat kekurangan jentera pembajak, walaupun banyak kawasan sawah padi misalnya di Keningau masih ramai yang menanam padi dengan kaedah tradisional. Sungguh pun begitu, purata pengeluaran padi di negeri Sabah ialah 3,44 tan sehektar berbanding dengan nasional sebanyak 4,12 tan sehektar. Ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan hasil padi di wilayah Sabah amat tinggi
jika diberikan bantuan secukupnya dari segi mesin dan input-input pertanian yang selama ini diabaikan. Tuan Sri Speaker, di Sabah tiada satu kawasan sawah padi di bawah yang diiktiraf sebagai jalapang padi. Akibatnya tiada peruntukan disalurkan untuk penyelenggaraan sistem pengairan dan saliran. Keluasan sawah padi di luar status jalapang padi ini di Sabah adalah 18.425.28 hektar. Selain sistem pengairan dan saliran, tanah 18.425.28 hektar tersebut memerlukan 23 juta untuk melaksanakan program pengapuran. Tambah lagi, oleh sebab bukan jalapang padi, petani yang terlibat tidak berhak atau layak mendapat bantuan kerajaan dan kalau ada pun hanya terhad kepada 6 hektar sahaja. Dalam RMK 11 pada tahun 2016 hingga 2020, Sabah diperuntukkan sebanyak 4,522 juta oleh Kerajaan Persekutuan bagi program pemulihan tanah sawah terbiar. Tetapi di dalam RMK 12 tiada langsung pembiayaan untuk program ini di Sabah. Kawasan sawah padi terbiar di Sabah adalah seluas 8.602.52 hektar. Ini memerlukan 166 juta untuk membangun semula kawasan sawah terbiar ini. Sekiranya mendapat bantuan daripada Kerajaan Persekutuan, boleh menyumbang meningkatkan SSL sebanyak 6.5%. Selain itu, Kerajaan Persekutuan juga perlu menyalurkan peruntukan bagi program membangun padi tanah kering. Kawasan padi tanah kering ini di Sabah adalah 18.733 hektar yang merangkumi kawasan padi tanah kering yang sedia ada seluas 13.733 hektar dan 5.000 hektar kawasan baru. Sebanyak 16.91 juta peruntukan diperlukan untuk insentif input pertanian. Hasil padi tanah kering tersebut jika diaktifkan boleh menyumbang kepada peningkatan SSL sebanyak 7 sehingga 10%. Sejak 2018 sehingga 2022, seramai 38 orang usahawan industri makanan dan asas tani dari 15 buah daerah di Sabah telah menyertai program Grant Pemadanan atau Change Upgrade Product. Nilai jualan pada tahun 2022 adalah sebanyak 2.711 juta ringgit Malaysia. Peruntukan yang disalurkan hanyalah 250 ribu setahun. Jika peruntukan grant ini boleh ditingkatkan pada 5 juta setahun, iaitu 20 kali ganda. Ya, usahawan dan nilai jualan boleh ditingkatkan juga 20 kali ganda. Penambahan dana 5 juta untuk melaksanakan program grant pemadanan ini boleh membawa usahawan industri makanan dan asas tani dalam kategori mikro untuk meningkatkan nilai jualan tahunan melebihi 55 juta setahun. Program ini mampu memperkasakan penjagaan usahawan melalui pengeluaran produk yang cepat, konsisten dan berkualiti serta beroperasi di dalam premis yang mematuhi pensijilan. Skop grant ini menyokong dan seiring dengan permintaan produk makanan tempatan bernilai tinggi bagi memenuhi keperluan pasaran domestik dan juga untuk ekspor. Tuan Sri Speaker, kawalan silia, padi dan beras diurus di bawah Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Kawal Selia Padi dan Beras di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan.
Baru-baru ini kecoh satu negara apabila harga beras import dinaik harga 36% walaupun harga dunia tidak naik sebanyak itu. Mungkin 14% saja. Adalah menjadi tanggungjawab berkanun Timbalan Setiausaha bahagian Seksyen Kawal Selia Padi dan Beras untuk dengan izin to ensure a fair and stable price of rice for consumers dan to do all things expedient or reasonable, necessary or incidental to enforce the maintenance of a fair and stable price of rice for consumers. Jadi persoalan saya, apakah justifikasi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Timbalan Setiausaha bahagian Seksyen Kawalan Selia Padi dan Beras membenarkan kenaikan harga beras import sebanyak 36%? Dan apakah langkah-langkah dan tindakan segera kerjaan untuk mengawal harga beras berikutan bebanan hidup rakyat yang semakin meningkat? Tuan Speaker, saya mencadangkan untuk menambah baik dan memperkasa RMK12 ini untuk industri padi dan beras. Kerajaan Persekutuan dicadangkan mengambil tindakan seperti berikut. Pertama, membatalkan atau mengecualikan pelaksanaan Akta 522 Control of Paddy and Rice Act 1994 di Sabah dan menurunkan kuasa kawal selia dan otonomi padi dan beras kepada Kerajaan Sabah di bawah Jabatan Pertanian Sabah, seperti mana juga yang telah dilaksanakan dengan Akta Perikanan 1995 di mana pada 2021 akta tersebut ditangguhkan pelaksanaan. Saya habis dulu. Sabah dan kuasa kawal selia dan otonomi telah diserah balik kepada Kerajaan Sabah di bawah Jabatan Perikanan. Peranan bernas dan bahagian kawal selia dan beras perlu diserahkan semula kepada Kerajaan Sabah, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, iaitu bagi menentukan kuota pengimportan beras ke Sabah serta kawalan harga dan penguatkuasaan. Kerana bernas bukanlah badan kerajaan tetapi merupakan syarikat komersial yang diperturunkan kuasa oleh Kerajaan Persekutuan untuk menguruskan hal ehwal pengimportan beras. Untuk mengelakkan isu monopoli beras, Kerajaan Sabah seharusnya mempunyai kuasa penuh dalam pengawalan import beras di wilayah Sabah. Boleh tanya sudah? Terima kasih YB Keningau. Hal pertanian dalam perlembagaan persekutuan adalah hal negeri. Dan apabila di hal negeri, bagaimanakah pula Dewan Mulia yang mulia ini boleh mengubah satu akta untuk regulate hal-hal pertanian di negeri Sabah? Adakah berhormat bersetuju bahawa terdapat percanggahan dalam hal ini? Sepatutnya dalam hal berkaitan negeri, ini adalah hal negeri untuk membuat undang-undang untuk regulate hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Keningau minta laluan. Ya, saya setuju. Keningau. Dan akan saya masukkan di dalam ucapan saya. Saya Keningau. teruskan dahulu untuk Ada membantu uluterangan meningkatkan Keningau. pengeluaran padi. Saya habiskan dulu. Habiskan dulu dia. Saya habiskan dulu ya. Untuk membantu meningkatkan pengeluaran padi, kerajaan harus memberi peruntukan pembekalan bajah kepada kerajaan negeri supaya kerajaan Sabah dapat mengurus sendiri pembekalan bajak tanpa melalui agensi-agensi federal seperti yang ada sekarang, supaya perkara pembatalan dan kelewatan bekalan bajak tidak diulangi. Kedua, memperuntukkan 59.2 juta untuk pembelian 320 unit jentera pembajak dan mesin jentual dan jentanam. Yang ketiga, sekiranya kerajaan masih tidak mengiktiraf Sabah sebagai jalapang padi, kerajaan harus memberikan
subsidi-subsidi dan bantuan-bantuan untuk Sabah sebagai di bawah kategori khas, bukan jelapang padi yang terpakai untuk Sabah dan tidak dihadkan kepada 6 hektar sahaja. Dia memperuntukkan dana yang secukupnya sebanyak 36 juta setiap tahun untuk memperbaiki dan menyelenggarakan pengairan dan saliran di Sabah. Seterusnya, meningkatkan infrastruktur pengairan dan saliran seperti berikut. Di Jelapang Padi Iadah Kota Belud sebanyak 150 juta untuk tempoh 2023 hingga 2025. Di luar Jelapang Padi seperti di Terusan Sapi Beluran sebanyak 140 juta, di Keningau sebanyak 105 juta, di Kota Merdu 70 juta, di Tambunan sebanyak 115 juta. Semuanya berjumlah kasar 580 juta. Seterusnya memperuntukkan 23 juta untuk pengkapuran tanah sawah seluas 18.425 hektar sawah padi yang terbiar yang di luar Jelapang Padi. Memperuntukkan 166 juta untuk membangunkan semula kawasan sawah terbiar seluas 8.602,52 hektar yang akan meningkatkan SSL beras sebanyak 6,5%. Memperuntukkan 16,91 juta untuk insentif input pertanian untuk 18.733 hektar di bawah program pembangunan padi tanah kering yang akan meningkatkan SSL beras sebanyak 7 hingga 10% dan memperuntukkan 5 juta untuk setahun untuk program Grand Change Upgrade Product, yaitu yang boleh membantu 760 orang usahawan industri makanan dengan sasar hasil jualan 55 juta setahun. Keningau boleh tolong landing? Antara sikit lagi Tuan Speaker. Ya. Sikit lagi strategi meningkatkan SSL beras adalah menambah keluasan tanah sawah padi. Untuk tujuan ini kerajaan Sabah telah bersetuju agar tanah seluas 11,000 hektar di Felda di Semenanjung Dent, Tunku Lahadatu dibangunkan sebagai jelapang padi. Kawasan ini dengan pengurusan yang bertumpuan penggunaan mesin dan teknologi serta tanaman 2 kali setahun boleh menambah SSL beras di antara 30 hingga 40%. Ini akan mempercepatkan pencapaian sasaran meningkat SSL beras kepada 60%. Sekiranya kawasan padi tanah kering seluas 18.733 hektar dan kawasan tanah sawah terbiar seluas 8.602 hektar ini diusahakan, maka kesan jangka pendek yang dapat dilihat dalam tempoh 6 bulan hingga setahun adalah peningkatan SSL sebanyak 10 hingga 15%. Tetapi ini memerlukan peruntukan sebanyak 182,9 juta. Tuan Speaker, saya ingin menyatakan berita baik di sini, di mana bantuan kerajaan kesan daripada pemberian jentera 20 unit yang telah ditempatkan di daerah papar seluas 200 hektar kawasan sawah padi terbiar berjaya diaktifkan semula dalam tempoh 4 bulan. Dah bayangkan betapa luas tanah dan peningkatan hasil beras boleh dicapai dengan pemberian dan kelulusan 320 unit mesin
jentera. Perintah Speaker, Kerajaan Sabah juga ingin memohon peruntukan sebanyak 120 juta untuk membangunkan 20 pusat aktiviti lepas tuai atau post harvest bernilai 2 juta setiap pusat serta 20 pusat pemrosesan hiliran untuk buah-buahan bernilai 4 juta setiap pusat. Antara produk pertanian berpotensi adalah avokado, nanas, durian, kelapa, kopi, tanah tinggi, limau, bali, nangka, di mana beberapa jenis sudah bermula diekspor dari Sabah di luar negara. Langkah memperuntukkan 120 juta ini akan membantu memajukan Sabah sebagai food basket of Malaysia. Panjang lagi nak? Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Ya. 1 minit lagi boleh? Landing lah ya. Ya. Kerajaan Persekutuan perlu juga memberi fokus kepada rancangan Tempatan Banjir bagi RMK 11 untuk tahun 2016 hingga 2020. Sabah diperuntukkan 803 juta. Setakat 2021 hanya 40,45% dilaksanakan, bermaksud 478 juta masih belum dilaksanakan. Untuk RMK 12 pula 1 tahun jumlah peruntukan rancangan Tempatan Banjir untuk Sabah dinyatakan 865,69 juta. Apa yang terjadi adalah jumlah 803,19 juta untuk RMK 11 sebenarnya dibawa ke dalam RMK 12 dengan ditambah 2,5 juta untuk satu kajian sungai di Kudat. Ini bermakna untuk RMK 12 bagi tahun 2021 ke 25 tiada 1 sen pun untuk rancangan Tempatan Banjir di Sabah yang telah diberi sebenarnya. Rakyat Sabah selama ini berharap masalah banjir yang berkali-kali berlaku bila hujan lebat, air pasang, hanya berharap harapan yang sia-sia saja. Datuk Speaker, saya berfikir mungkin ini tidak diketengahkan untuk makluman yang amat berhormat dan YB Menteri. Bila ini di-highlightkan kepada Yang Amat Berhormat Brah selaku Perdana Menteri, kelulusan projek of budget untuk Tempatan Banjir diluluskan. Lebih masa ni untuk sebanyak 914 juta, tetapi orang lain juga nak berucap ini. Telah tergantung. Ya. Okey, untuk merumuskan. Okey, rumuskan ya. Saya harap cadangan-cadangan yang telah disebutkan di sini dapat dipertimbangkan, InsyaAllah. dan jika dilaksanakan, penginputan beras di Sabah akan lebih efisien, lebih tertumpu, lebih terkawal. Pengeluaran padi dan beras di Sabah akan bertambah dan SSL kita akan mencapai sasaran kita. Penginputan beras di Sabah akan menurun sambil menstabilkan, mengurangkan harga beras khususnya di Sabah. Ya. Dan dengan itu saya terima kasih dan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Terima kasih. Keningau menyokong. Terima kasih Keningau.